Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Memasak pukat terkena lokan, lokan dibawa ke Tanjung Puri. Selamat datang kami ucapkan ke Tamasya Sukan Tadika Al-Farabi. Yang dihormati Datin Umi Aida binti Abdullah selaku Pegawai Pendidikan Daerah Port Dickson. Yang dihormati Pendiri Tadika Kemas Al-Farabi iaitu Puan Dayang Nur Faizah binti Anwar. Yang dihormati Puan Fazura binti Ismail selaku Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Tadika Kemas Al-Farabi, yang berusaha Jawatan Kuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru, guru-guru ibu bapa dan seterusnya murid-murid dan hadirin sekalian. Majlis mengucapkan selamat datang ke Tamasya Sukan Tadika Kemas Al-Farabi. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan serta para hadirin sekalian, majlis akan bermula sebentar lagi. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan serta para hadirin sekalian diminta mengambil tempat di dalam kemah yang disediakan. Seiring madah pantun bersambut dalam senyum penghidang ceria, mesra berdakap kasih terpaut, mempersilakan tamu pembuka bicara. Majlis dimulakan dengan ucapan daripada Puan Fazura binti Ismail selaku Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Tadika Kemas Al-Farabi. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya melahirkan rasa bersyukur kehadrat ilahi kerana kita dapat bersama-sama dalam Tamasya Sukan Tadika Kemas Daerah Port Dickson kali ke-22 pada hari ini yang berlangsung dengan meriah. Saya amat mengalu-alukan yang berhormat Datin Umi Aida binti Abdullah, Pegawai PPD Daerah Port Dickson yang dapat bersama-sama dengan kita pada hari ini. Di sebalik kesibukan tugas YB, Datin dapat juga mencuri masa untuk hadir. Kami rasa berbesar hati dan ingin menerangkan setinggi-tinggi terima kasih di atas sokongan dan keprihatinan YB Datin terhadap kami. Bagi pihak PIBG sekolah, saya yakin dengan kehadiran YB akan dapat menyemarakkan lagi semangat ibu bapa dan masyarakat di sini untuk melibatkan diri dengan aktif dalam program pendidikan. Kita sedar bahawa dunia pendidikan mengalami banyak perubahan dari masa ke semasa. Peluang pendidikan harus digunakan sepenuhnya bagi menguasai ilmu, kemahiran dan membina personaliti yang cemerlang. Saya teringat impian Perdana Menteri kita, YAB, Datuk Seri Najib bin Tun Abdul Razak, yang mengharapkan kita dapat melahirkan generasi yang punya minda kelas pertama di sebalik kemudahan kelas pertama. Apatah lagi tanpa kelulusan dan ilmu yang mencukupi. Sukar untuk anak-anak kita mempunyai masa depan yang cerah. Anak-anak kita pula hidup dalam zaman yang semakin mencabar kerana masalah sosial dan ekonomi kian bertambah. Ini bermakna peluang pendidikan yang ada harus dimanfaatkan sepenuhnya. Kita mahukan anak-anak kita cemerlang dalam peperiksaan dan berjaya melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Dengan adanya dasar baru kerajaan, pelajar-pelajar kini boleh merebut peluang. Hal ini kerana markah sebanyak 10% diperuntukkan dalam aspek kurikulum bermula dari sekolah rendah lagi. Anak-anak yang aktif dalam kurikulum boleh menggunakan kelebihan itu disebabkan pencapaian yang baik dan keaktifan pelajar kita memang sudah terbukti. Kita telah berjaya menghasilkan pelajar yang berjaya sehingga ke peringkat kebangsaan. Semua ini hanya terhasil setelah usaha berterusan dijalankan selama beberapa tahun kebelakangan ini dan hasilnya dapat dituai sekarang. Saya juga melihat bahawa penyertaan pelajar dalam aktiviti kurikulum dapat mengelakkan anak-anak daripada terlibat dengan masalah-masalah sosial. Apabila mereka mempunyai aktiviti yang baik seperti bersukan dan kawat kaki, masa mereka terisi dengan sesuatu yang berfaedah dan dapat membentuk disiplin anak-anak. Bagi memastikan semua pelajar berpeluang mendapat pelajaran dan dapat bergiat aktif dalam kurikulum, kemudahan yang ada perlulah mencukupi. Pihak PIBG telah banyak menyumbang ke arah kecemerlangan sekolah, tetapi keuangan kita tidak memadai kerana kos dan perbelanjaan semakin meningkat. Sedangkan perjalanan kita masih jauh dan kita tidak mahu usaha selama ini menjadi sia-sia dan tersekat di pertengahan jalan. Saya mewakili pihak PIBG mengharapkan sokongan keuangan dan moral daripada semua pihak, terutamanya daripada YB Datin dalam hal ini. Sokongan ibu bapa kepada saya selaku Yang di-Pertua PIBG dan jawatan kuasa PIBG juga amat saya harapkan kerana setiap antara kita boleh menyumbang demi kemajuan anak-anak kita. Saya percaya di bawah kepimpinan dan keprihatinan YB Datin, kita boleh mencapai prestasi yang lebih cemerlang dalam semua aspek. Akhir kata, saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada YB Datuk yang sudi bersama-sama dengan kita pada petang ini. Saya menyusun jari memohon maaf sekiranya terdapat salah dan silap. Apa yang saya perkatakan datangnya dari hati saya yang ikhlas dan memberi demi melihat kemajuan anak-anak kita juga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Fazura binti Ismail. Seterusnya, majlis menjemput Puan Dayang Nur Faizah binti Anwar sebagai penyelia Tariqah Kemas Al-Farabi untuk memberikan ucapan beliau. Segala hormat dipersilakan. Yang dihormati Datin Umi Aida binti Abdullah, Pegawai Pendidikan Daerah Port Dickson. Yang dihormati Puan Fazura binti Ismail, yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Tadika Kemas Al-Farabi, Kampung Seri Teluk Cepedak, Daerah Port Dickson. Yang berusaha Ahli Jawatan Kuasa PIBG, guru-guru, tuan-tuan, puan-puan dan semua murid yang dikasihi sekalian. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam satu Malaysia. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesudian Datin Umi Aida untuk hadir dan seterusnya merasmikan Majlis Penutup Tamasya Sukan Tadika Kemas Al-Farabi Port Dickson kali ke-22 2014. Sidang hadirin yang berbahagia, aktiviti sukan telah pun dijadikan sebagai fokus dalam sistem pendidikan pada hari ini yang akan menjadi aktiviti yang wajib dijalankan sepanjang tahun. Jadi, Tamasya Sukaneka Tadika merupakan suatu wahana untuk mencapai wawasan negara dalam pembudayaan sukan dalam kalangan murid sekolah. Budaya sukan dalam kalangan murid adalah untuk memperlengkap kecemerlangan sistem pendidikan bagi melahirkan model insan yang seimbang dan holistik dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek ke arah pembinaan negara bangsa Malaysia. Saudara dan saudari sekalian, pihak sekolah sentiasa mendukung hasrat KPM dengan sentiasa responsif terhadap kekurangan pelajar ke arah memupuk dan membina bakat bagi murid yang berkecenderungan memilih kerjaya mereka dalam apa jua bidang sukan. Dasar satu murid satu sukan yang diperkenalkan mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Dasar ini menyokong pelaksanaan falsafah pendidikan kebangsaan yang menghasrat untuk melahirkan insan yang seimbang. Justru dengan dasar ini, setiap murid akan melibatkan diri secara aktif dengan menyertai aktiviti sukan sekolah sepanjang hari. Terima kasih diucapkan kepada Puan Dayang Nur Faizah. Terusnya, dengan segala hormatnya, majlis menjemput Datin Umi Aida sebagai Pegawai Pendidikan Daerah Port Dickson untuk memberikan ucapan beliau. Segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Puan Dayang Nur Faizah binti Anwar, penyelia Tadika Kemas Al-Farabi. Yang dihormati Puan Fazura binti Ismail, YDP Persatuan Ibu Bapa dan Guru yang berusaha, guru-guru, AJK PIBG, puan-puan, seterusnya, warga kerja serta hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah SWT kerana dengan izinnya dapat kita semua berkumpul bersama-sama pada pagi ini untuk menjayakan majlis perasmian penutup Tamasya Sukan Tadika Kemas peringkat daerah. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih dan penghargaan kepada jawatan kuasa pelaksana Hari Sukaneka Tadika peringkat kebangsaan yang telah membuka lumus memastikan kelancaran pertandingan selama 3 hari ini berlangsung. Sesungguhnya komitmen dan kerjasama anda semua amat saya hargai. Para hadirin sekalian, saya difahamkan hampir seluruh ahli Tadika Kemas ini telah terlibat dalam program yang berulang kali diadakan ini. Ini merupakan suatu yang memberangsakan dan harapan kita agar lebih banyak penyertaan di masa akan datang. Penganjuran program ini adalah bertujuan untuk menanam sifat semangat kesukanan dalam kalangan anak-anak Tadika. Pepatah ada menyatakan, melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Ia bermaksud melatih anak biarlah daripada kecil. Pepatah ini sangat bersesuaian dengan apa yang kita lakukan sekarang, iaitu kita melatih sifat semangat kesukanan dan sifat toleransi di antara anak-anak Tadika Kemas. Mereka akan mengaplikasi sifat-sifat ini apabila dewasa kelak. Selain itu, penganjuran program ini juga adalah salah satu strategi untuk merampatkan hubungan silaturahim antara ibu bapa dan anak-anak. Ini kerana kebanyakan ibu bapa tidak mempunyai banyak masa bersama anak-anak. Tambahan lagi, program ini juga dapat membantu para ibu bapa untuk mengenali kelebihan anak-anak mereka yang terpendam. Hadirin dan hadirat sekalian, anak-anak adalah anugerah Tuhan kepada setiap ibu bapa.
adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk menentukan kejayaan anak-anak. Pada zaman pasca modernisasi ini, kecemerlangan pelajar sudah menjadi impian dan harapan bagi setiap ibu bapa. Ibu bapa mana yang tidak berbangga sekiranya nama anak mereka tersenarai sebagai pelajar cemerlang di sebuah sekolah. Kejayaan mereka merupakan tonggak kemajuan negara. Pelajar yang cemerlang merupakan aset negara yang bernilai. Jika tiada mereka, pastinya akan mencetuskan kemunduran negara. Kecemerlangan seseorang acap kali dikaitkan dengan peranan ibu bapa. Pastinya pepatah anak-anak ibarat kain putih, ibu bapalah yang mencorakkannya, tidak menjadi sesuatu yang asing bagi kita. Sememangnya kajian membuktikan peranan ibu bapa amat penting dalam menentukan kejayaan tidak dapat dinafikan. Didikan dan asuhan yang berterusan sejak buaian merupakan langkah yang berkesan untuk membentuk peribadi mulia seseorang anak. Asuhan yang ditakrifkan sebagai belayan dan kasih sayang haruslah diterapkan sejak usia bayi lagi. Pepatah Melayu ada menyatakan, berlentur buluh biarlah daripada rabungnya. Pepatah ini amat sesuai untuk diamalkan oleh ibu bapa dalam mencorak kehidupan anak-anak. Penerapan nilai-nilai murni pula dapat melahirkan anak-anak yang terpuji tingkah lakunya. Selain itu, ibu bapa sewajarnya menjadi pendorong untuk anak-anak mencapai kejayaan. Seandainya mereka mengalami kegagalan dalam pelajaran, ibu bapa tidak boleh cepat melata dalam memarahi anak-anak mereka. Sebaliknya, ibu bapa wajar membisikkan kata-kata semangat untuk mereka. Seorang cendekiawan ulung pernah mengatakan, jika seseorang itu dilahirkan untuk gagal, dia tidak akan keluar daripada buaiannya untuk melihat dunia. Justru, ibu bapa mestilah berusaha memberi keyakinan diri kepada anak-anak. Tambahan pula, gagal sekali bukan bererti gagal selamanya. Di samping itu, ibu bapa perlulah sentiasa mendoakan kejayaan anak-anak. Lebih-lebih lagi, doa seseorang ibu bapa itu yang dimakbulkan dengan berbekalkan doa ibu bapa, anak-anak akan lebih kuat menghadapi cabaran hidup. Mereka tidak akan mudah berputus asa apabila mengetahui adanya sikap ambil berat yang tidak putus-putus daripada ibu bapa. Semestinya anak-anak akan dapat melakar kejayaan ke puncak menara Gading dengan keazaman yang diserapkan oleh ibu bapa. Di samping itu, ibu bapa perlulah memberikan sedikit kebebasan kepada anak-anak. Ibu bapa tidak sepatutnya terlalu mengongkong hidup anak-anak mereka. Ibu bapa perlu sedar bahawa anak-anak yang hidup pada zaman serba moden ini berbeza dengan anak-anak zaman dahulu. Mungkin mereka kerap didedahkan dengan keseronokan hidup tanpa kongkongan memandangkan teknologi kini sudah semakin meningkat. Namun begitu, kebebasan yang diberikan bukan bermaksud ibu bapa boleh mengambil sikap lepas tangan sahaja. Anak-anak tetap perlu diawasi. Sebagai contoh, ibu bapa mestilah mengetahui teman rapat anak-anak agar jika sesuatu terjadi kelak akan ada sesiapa untuk dirujuk. Seterusnya, ibu bapa haruslah mengambil tahu tentang prestasi anak-anak di sekolah. Setiap kali bertanyakan keputusan peperiksaan mereka, ibu bapa juga haruslah mengetahui sikap anak-anak terhadap guru. Jangan sampai mereka bersikap kurang ajar. Hal ini berlaku demikian kerana sekali hati guru tercela, segala ilmu yang dicurahkan mungkin tidak dihalalkan. Allahyarham sastrawan negara Usman Awang pernah mencoretkan selangkah patah yang mengisahkan pelajar yang gagal kerana tidak menghormati guru. Memburu di padang datar, dapat rusa berbelang di kaki. Berguru kepalang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Intiharnya, peranan ibu bapa dalam menentukan kecemerlangan anak-anak amat penting. Berkat asuhan dan didikan ibu bapa, pasti akan lahir pelajar cemerlang berakhlak terpuji. Aset negara seperti Datuk Nicole and David, Datuk Lin Chow Wei yang kini pemain nombor 1 negara, pastinya berkat pengasuhan dan didikan ibu bapa. Ibu bapa sememangnya insan yang paling banyak mengerah keringat demi membesarkan anak-anak. Tanpa ibu bapa, pastinya Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak tidak akan cekap mentadbir negara. Cendekiawan ulung seperti Tan Sri Zeti Aziz juga tidak akan berjaya tanpa peranan cemerlang ibu bapanya. Konklusinya, terbuktilah bahawa ibu bapa sememangnya memainkan peranan penting dalam menentukan kejayaan anak-anak. Hadirin dan hadirat sekalian,
Sebelum saya mengakhiri ucapan pada pagi ini, sukalah saya mengingatkan kepada semua ibu bapa dan penjaga supaya menitik beratkan peranan kita terhadap anak-anak kerana anak-anak adalah merupakan tonggak negara. Dengan ini, saya meraihkan majlis penutup Tamasya Sukan Tadika Kemas Al-Farabi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai dewan sekalian, kita telah pun sampai ke penghujung majlis. Oleh itu, maaf juga diminta di atas barang kesilapan dan kekurangan di sepanjang majlis ini berlangsung. Kami selaku wakil kerja jawatan kuasa majlis memohon maaf atas segala kekurangan dan ketidakselesaan sepanjang majlis ini berlangsung. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangan itu wujudnya daripada kelemahan kami sendiri sebagai makhluk Allah yang bernama insan. Dijemput tetamu-tetamu kehormat untuk menikmati jamuan yang disediakan. Dengan itu, majlis disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian, terima kasih. Takkan ku biarkan walau ribut menyentakmu yang tidur. Datang petir menyambar jengking dan ular, benda takkan berundur. Nyamanlah Arjuna beta, mimpikan yang indah saja. Nanti bila kau buka mata, semua tak serupa.